Kementerian Kemampanan dan Sekitaran MSC serta Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA hari ini melancarkan satu perkhidmatan baru bagi membantu orang ramai menilai risiko berhubung cuaca panas atau tekanan haba. Ini sedang Singapura mengalami cuaca lebih panas daripada biasa sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Justru jika anda ada rancangan untuk keluar rumah, anda digalak supaya merujuk kepada nasihat baru mengenai tekanan haba. Ia disediakan menerusi aplikasi mudah alih MyENV. Nasihat baru itu memaparkan tahap tekanan haba menerusi kod warna berbeza dan ini bergantung kepada lokasi anda. Anda juga boleh mendapatkan tip tentang bagaimana untuk menyejukkan badan ketika berada di luar rumah. Ayo kita tinjau antara cara-cara untuk menangani tekanan haba dalam edisi Jelas Berita kali ini. Saudara, menurut nasihat tekanan haba bagi orang awam itu, suhu 31 darjah Celsius atau lebih rendah bermakna tahap tekanan haba berada di paras rendah. Ya, dapat dilihat dengan kod warna hijau ini. Anda tidak perlu bimbang dan boleh meneruskan kegiatan seperti biasa. Kod warna jingga pula menandakan bahawa tahap tekanan haba sudah mencapai paras sederhana, iaitu dengan bacaan suhu antara 31 hingga 33 darjah Celsius. Justru anda dinasihati menghabiskan lebih banyak masa di dalam bangunan. Dan jangan lupa untuk minum lebih banyak air dan berehat lebih kerap. Anda juga dinasihati mengelak daripada memakai berbilang lapisan pakaian dan agar memakai topi atau payung. Selain itu, pastikan anda memberi perhatian kepada tanda-tanda penyakit berkaitan haba seperti berpeluh berlebihan atau berasa pening. Bacaan suhu melebihi 33 darjah Celsius pula bermakna tahap tekanan haba sudah mencapai paras tinggi. Kod warna akan bertukar kepada warna merah. Dalam keadaan itu, anda digalak supaya mengelakkan kegiatan luar. Tetapi jika anda perlu melakukannya, pastikan anda menyejukkan badan semasa berehat. Misalnya, anda boleh menuangkan air ke atas lengan dan kaki anda. Anda juga boleh memakai pakaian tipis dan berwarna terang. This advisory actually applies to general public and is for prolonged outdoor activity. So you are just walking from your home to the bus stop, it's probably not necessary to follow it. But if you're thinking about going out for a run or bringing your family out for a picnic for some time, please check this information on MyENV before you make that decision to go. Tahap tekanan haba akan dikesan menggunakan alat pemantau persekitaran yang dipilih mengikut kesesuaiannya dengan iklim Singapura. 9 alat sedemikian sudah pun diletakkan di stadium-stadium merata negara. Data yang dikumpulkan akan disediakan secara online menerusi nasihat baru MSC serta NEA. Stesen yang menempatkan peralatan ini dipanggil Wet Bulb Globe Temperature atau WBGT bukan saja dapat mengesan suhu di udara dan tahap kelembapan tetapi juga radiasi suria serta kelajuan angin. Ini menjadikannya pilihan tepat untuk digunakan dalam iklim tropika seperti Singapura dan paling sesuai bagi nasihat tekanan haba yang baru. Data yang dikumpulkan boleh diperolehi di aplikasi mudah alih NEA lantas membantu pengguna membuat keputusan lebih berhemah apabila membuat perancangan untuk mengadakan kegiatan di luar. Lebih banyak stesen WBGT akan disediakan di bahagian lain negara pada masa kelak. Lebih separuh rakyat Singapura yang ditinjau percaya Singapura adalah sasaran bagi serangan pengganas. 37% pula berkata mereka akan melaporkan tentang orang tersayang sekiranya dia menunjukkan tanda-tanda menjadi radikal. Tinjauan oleh Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA itu juga mendedahkan kebanyakan responden bersetuju mereka memainkan peranan dalam mencegah serangan daripada berlaku. Dalam penilaian tahunan mengenai ancaman pengganasan terhadap negara ini, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri ISD menyatakan Singapura terus menghadapi ancaman tinggi pihak pengganas meskipun buat masa ini tiada tanda-tanda serangan akan berlaku. Tren meningkat golongan belia menjadi radikal di Singapura juga semakin membimbangkan dengan 3 lagi kes demikian dilaporkan sejak tahun lalu. Menurut ISD, mereka yang menjadi radikal semakin muda
dengan yang paling muda berusia 15 tahun. Keprihatinan lain termasuk pelaku sendirian yang mahu melancarkan serangan menggunakan senjata yang mudah diperolehi. Selain itu, tindakan kumpulan pengganas dan radikal menarik anggota menerusi wadah media sosial dan permainan online. Kesemuanya, 49 individu yang menjadi radikal secara sendiri sudah ditangani di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri sejak 2015. Ancaman lain terhadap Singapura termasuk dari kumpulan-kumpulan pengganas seperti ISIS di Iraq dan Syria, Al-Qaeda serta sekutunya di rantau ini, Jemaah Islamiyah atau JI. ISD menyatakan konflik di luar negara juga memberi kesan kepada rakyat Singapura. Pasukan Polis Singapura SPF menyatakan pegawainya yang mendakwa beliau menjadi mangsa diskriminasi kaum dan dibuli di tempat kerja menghadapi beberapa cabaran semasa menjalankan tugas. Sarjan Uvaraja Gopal membuat dakwaan itu dalam catatannya di Facebook yang sudah dipadam. Beliau meninggal dunia di hospital pada Jumaat lalu selepas ditemui terbujur kaku di kaki blok HDB di Yishun. Menurut SPF, pegawai-pegawai atasannya telah menawarkan bantuan termasuk memberi bimbingan untuk memperbaiki prestasinya. Atas permintaannya, Sarjan Uvaraja juga dipindahkan ke 6 unit kerja yang berbeza dalam tempoh 9 tahun. Sarjan Uvaraja juga diberikan cuti tambahan melebihi jumlah yang biasa diberikan. Sepanjang 2022 dan 2023, beliau bekerja kurang daripada 30 hari dalam setahun. Pegawai berusia 35 tahun itu juga mendakwa terdapat pegawai yang menghisap vape di pekarangan Balai Polis pada 2021. Pemeriksaan ke atas peranti vape atau e-rokok dijalankan di premis balai tersebut menurut SPF, namun aduan tersebut didapati tidak benar. Oleh itu, tiada tindakan disiplin diambil. Tahun ini, Sarjan Uvaraja memberitahu penyeliannya bahawa beliau ternampak pegawai lain merokok. Pasukan penyiasat menemui bukti insiden tersebut dan tindakan disiplin sudah diambil terhadap pegawai-pegawai yang terbabit. Di samping itu, hubungan Sarjan Uvaraja dengan keluarganya tegang. Menurut SPF, 2 minggu lalu, pihaknya dihubungi menyusuli satu pertikaian mengenai wang. Sarjan Uvaraja juga dipercayai menyerang abangnya. Sehari kemudian, ibunya membuat laporan polis terhadapnya kerana bimbangkan keselamatannya. Menteri Ehwal Dalam Negeri merangkap Undang-Undang K. Shanmugam berkata mempunyai undang-undang yang menyokong pembangunan kaum wanita hanyalah satu aspek untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang lebih adil dan saksama. Beliau menekankan ini perlu seiring dengan kerelaan untuk membuat perubahan dalam kehidupan wanita dengan membawa pelbagai pihak dari sektor awam dan swasta bersama untuk berpadu tenaga. Beliau berucap di sebuah sidang yang dianjurkan Badan Tidak Meraih Untung SG Her Empowerment. Sidang ini menghimpunkan para pemimpin dari sektor awam dan swasta bagi membincangkan rang undang-undang baru yang diluluskan di Parlimen baru-baru ini. Tentu sekali kita boleh lihat pemerintah menyediakan rangka undang-undang, menggubal pindaan dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada perubahan minda, tidak ada anjakan paradigma, sukar untuk kita lihat hasilnya. Sukar untuk kita lihat perubahan dalam pemeliharaan dan pengurangan penindasan ke atas wanita.